Ya, jadi tuan-puan, kadang-kadang orang ni ketika mana dia bercakap, dia nampak hebat. Tapi ketika mana dia mendengar, kita dapati dia bukan seorang pendengar yang baik. Dia boleh bercakap, dia boleh nasihat orang, boleh tegur orang. Sekali orang nak nasihat dia, nampak gaya dia tidak boleh menjadi pendengar yang baik. Padahal cuba bertenang dulu. Bertenang. Ya, macam tadi Ustaz cakap kan, insya-Allah nanti dapat perkataan yang lebih baik untuk diungkapkan. Itu satu kisah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang ustazah kasihi sekalian, bila sebut tentang lahnul qaul, perkataan, secara ringkas saja Ustaz sebut ya, takkan hurailah sebab masa kita pun dah terlajak. Ada 4 cara bercakap yang baik. Pertama, namanya ialah qaulan layyina, bercakap dengan lembut. Ya tuan-puan, boleh ya balik daripada masjid ni semua bercakap lembut je. Kak Long dah masak ke belum? Apa mak? Tak dengar nak dia cakap, ya. Ustazah bukan kata bercakap perlahan. Ustazah kata bercakap yang sedap didengar. Sedap didengar. Tuan-puan nak tak jadi orang bahagia dan membahagiakan? Tukar cara bercakap. Ya, ini selalu dah Ustazah cakap. Cakap yang membahagiakan ni yang kita tak cakap dengan stres, sakit hati, marah, benci. Cakap yang sedap orang dengar. Kak Long dah masak ke belum Kak Long? Jangan marah terus. Ya, jangan terus marah. Ni cakap, nampak gaya macam belum masak ni kan? Tu nampak nak marah lah tu. Padahal boleh kan bertanya? Boleh tak bertanya? Bertanya dulu, tentang ada alternatif lain. Tapi sebab memang dah pemarah akhlak dia, nak marah je. Tanya dulu, tanya. Kadang-kadang bila kita tanya, ada jawapan yang baik yang diberikan oleh anak-anak kita. Itu nama pertama, qaulan layyina, bercakap biar lembut. Ya, ustazah mengajar, sama ada isteri mahupun suami, bercakaplah dengan kata-kata yang lunak, sedap didengar. Biar suami kita rindu tuan-puan, tak dengar suara kita. Agak-agak suami kita rindu tak dengar suara kita. Ke dia tengah-tengah free ni, tengah rasa macam happy sangat sebab tak dengar suara kita. Yang mana satu yang berlaku sekarang ni tuan-puan? Tentang suami kita tengah doa lepas sembahyang duha, ya Allah, mudah-mudahan ustazah tu ceramahlah panjang-panjang, biar sampai Jumaat pun tak apa. Ya, aku tengah happy ni tak dengar suara bini aku. Sebab suaranya menyeramkan, suaranya menakutkan. Dia berdehem pun tuan-puan, luruh jantung laki kita. Takut ada benda yang tak kena lagi tu. Ya, cuba kita bagi satu yang menggambarkan daripada dalam tuan-puan, kelapangan, penerimaan, menerima. Bila kita menerima orang yang berada di sekeliling kita, kita punya bahasa pun sedap. Kita redha dengan suami kita. Kita melihat suami sebagai kurniaan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Pasti ketika mana kita bercakap dengan kurniaan terbaik, bahasa kita akan lunak, bahasa kita akan baik. Kurniaan terbaik. Cuba bezakan dengan orang yang dalam hati dia tersekat. Dia selalu nampak suami dia sebagai kemalangan besar dalam hidup dia. Dia selalu nampak perkahwinan dia sebagai satu kesilapan. Dia selalu nampak suami dia sebagai objek yang menyakitkan dia selama hidup dia. Macam mana dia akan bercakap? Pasti lain tuan-puan, sesuai dengan apa yang ada dalam jiwa dia. Bila nampak suami sebagai bebanan, objek yang menyakitkan, kita akan cakap acuh tak acuh. Nak makannya? Tanya dia. Awak nanya saya ke? Kata suami. Yelah, ada orang lain lagi kan? Kita berdua je kan? Ada orang lain lagi ke? Dah mula nak marah dah tu, panas dah tu. Ya. Dah makan dah tadi, tapi sikit. Yelah, sikit tak sikit pun dah makan ke belum? Dah mula nak marah ya tuan-puan? Yelah, okeylah, saya belum makan lah. Nak makan, bawa saji, semua saya dah siapkan. Cari sendiri. Ini tuan-puan, ustazah bukan buat-buat cerita. Ini bahasa yang mudah didengar daripada isteri kepada suami. Mudah. Ustazah kadang-kadang terpegun juga. Ustazah memang macam tabik spring lah dengan isteri yang boleh tengking suami dekat luar. Oh, yang ini kalau ustazah nak bagi hadiah agaknya lah, ataupun nak panggil, mesti kak, amboi akak sedap tengking suami itu tengah orang ramai. Memang ustazah rasa macam
Hebatnya kemampuan dia luar biasa ni. Dekat pasar malam dia marah dengan suami dia. Tolonglah pegang ni sikit, adalah kita beli duit kita, pegang pun kita kat pasar malam. Menganga lah sekejap. Ya Allah, jagalah sikit aib suami tu depan orang ni. Ada yang macam tu, yang biasa je, macam tak tahu sangat beza suami isteri. Kecuali sebab tengok yang isteri pakai tudung kan. Kalau tak tahu, confuse tu kalau pandang daripada belakang, mana suami mana isteri ni. Sebab kita tidak tahu tuan-puan, akhlak itu terkait dengan bagaimana kita mempamerkan jiwa kita melalui bicara kita. Bahasa lembut. Memang semua orang tidak sempurna. Ada bahagian yang kita tidak senang pada orang lain, seperti mana orang lain juga tidak senang kepada 1, 2, 3 bahagian pada diri kita. Tetapi bahasa yang lembut selalu menyatukan. Walaupun masing-masing ada sisi kelemahan, tetapi sepakat untuk menyantuni pasangan dengan bahasa yang lunak, suara yang lembut, insya-Allah kita boleh hidup saling harga menghargai. Yang kedua apa dia? Qaulan maisura. Bercakap yang memudahkan. Datang daripada fikiran kita juga. Cuba bagi cakap yang bahasa mudah-mudah. Kita nak buat kuliah duha ni pukul berapa Kak Timah? Kak Timah kata pukul 9. Hari apa? Hari Jumaat. Kan orang nak sembahyang Jumaat tu. Kita jawab. Besar batuk je tuan-puan. Idea yang disebut tu selalu menjadikan orang rasa macam patah semangat. Jadi qaulan maisura, biar cakap yang memberi semangat kepada orang lain. Yang ketiga adalah qaulan baligha. Qaulan baligha, kata-kata pendek sikit tapi dalam. Dan yang keempat, qaulan layyina, qaulan maisura, qaulan baligha. Yang keempat saya lupa dah tuan-puan. Baligha, maisura, layyina. Siapa ingat? Ada 4 cara bercakap. Qaulan layyina, qaulan maisura, qaulan baligha. Lebih kepada macam kata-kata hikmah. Kata-kata yang keempat, qaulan layyina, qaulan maisura, qaulan baligha, yang dalam. Tak ingat yang keempat. InsyaAllah nanti kalau ingat saya beritahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada 4 prinsip berkata-kata supaya filahnil qaul terzahir kita ada kemuliaan hati, ada akhlak mulia yang terdapat dalam fi qalbin salim, dalam hati yang sangat baik. Dan ustazah akhiri tuan-puan sekalian dengan satu hadis Nabi yang Nabi cakap pada Aisyah. Ya Aisyah, wahai Aisyah, inna syarran nas, sesungguhnya sejahat-jahat manusia, manzilatan indallah, kedudukan yang paling buruk untuk sejahat-jahat manusia, yaumal qiyamah, di sisi Allah pada hari kiamat, man tarakahun nas, ialah orang-orang yang orang lain lari daripada dia, jauh daripada dia, tinggalkan dia, itqa'a fuhsyih, karena takut dengan kejahatannya yang menular. Ini orang yang sangat jahat, orang yang sehingga masyarakat terpaksa lari daripada dia sebab kejahatan dia menular. Mencuri, merompak, merogol, apa lagi? Mengumpat, mengadu domba, menfitnah. Ini syarrun nas manzilatan indallah yaumal qiyamah. Jadi tuan-puan, sama-sama kita usahakan agar mendapat akhlak yang terpuji. Ustazah syorkan agar memiliki kitab indahnya akhlak Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yang sebanyak 470 muka surat, terdapat 23 contoh akhlak-akhlak yang sepatutnya menghiasi kehidupan kita semua. Jadi setakat ini tuan-puan sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ustazah